Okey, kita kembali semula Dok K untuk tadi kita dah berbincang tentang refleksi. Yang kedua ni kita pergi pula kepada reset. Ramai orang yang mengatakan reset macam resetting balik. Maksudnya kalau macam dia sebelum ni dia buat pemasaran secara tradisional atau secara konvensional. So reset dia, adakah reset kembali semula ke konvensional atau reset dia kembali semula kepada pergi kepada digital marketing? Dan sebelum Dok K menjawab soalan ni, saya tertarik dengan satu posting yang Dok K buat, lebih kurang 53 Dok K buat mengenai dengan drone ad. Okay, yang Dok K postingkan semalam. Jadi apabila saya tengok tu, adakah riset ni kita juga mungkin boleh berasur-asur kepada apa pemasaran digital dan menggunakan sesuatu mungkin kita tak pakai pada drone X, tapi mungkin ada sesuatu yang baru yang boleh kita aplikasikan. Dok K. Okey, berbalik kepada apa yang mungkin kita nak faham dalam perbincangan kita untuk reset ini. Sebenarnya reset di sini juga dia ada kaitan dengan penyediaan roadmap kita itu juga. Sebenarnya reset ini ialah menetapkan semula matlamat atau strategi ataupun apa jua visi yang kita nak capai. Sebab kita dah buat refleksi, Coach. So ada benda yang tercapai, ada benda yang tak tercapai. Jadi kalau kita bawa perkara itu sama dalam pada tindakan tahun akan depan ini, so perkara itu mungkin akan mendapat result hampir sama dengan apa yang telah kita lakukan. Jadi dekat sinilah pentingnya peletakan pola fikir seorang leader usahawan ataupun pemimpin perniagaan ini untuk melakukan apa yang mungkin kita gunakan term reset ni seperti digital, komputer dan sebagainya untuk dia restart balik, tetapi mungkin menggunakan kaedah-kaedah. Kalau kaedah lama tu boleh dipakai, why not? Kalau kaedah baru ada, why not? So, dengan memperbagaikan. Sekadar untuk bercerita tentang pengalaman lah untuk reset ni. Saya selalu menggunakan BMC. Okey. Business Model Canvas. So, kita reset balik model business kita. Model business kita. Kita tengok value proposition yang kita ada, kita lihat balik customer segmentation yang kita ada, kita lihat channel yang kita ada, kita lihat key partner kita dan sebagainya. Kat mana harus kita resetkan? Mungkin bukan ke semua, Coach. Tetapi sebab kenapa perlu reset? Kerana kita perlu faham bahawa perubahan-perubahan dalam tahun-tahun tertentu, perubahan dalam masa tertentu akan mengubahkan trend-trend tertentu. Jadi keadaannya menyebabkan kita terpaksa komputer lama ni terpaksa yang hang ni dia kena reset lah, part off ni. So itu yang dimaksudkan. Jadi secara umumnya apabila kita nak reset tu, Coach, kita akan gunakanlah smart role sebab secara spesifiknya kena sesuaikan dengan model bisnes. Jadi mudah untuk kita faham. Selepas kita refleksi, kita reset tu ialah kita nak tentukan, nak memilihkan matlamat dan strategi dan taktika yang sesuai dengan lapangan yang ada. Jadi memang kita kena ubah pola fikir, pola keputusan dan sebagainya. Dan ini bukan saja terletak pada top management je. Mungkin sampai ke bawah pun. Tim kita terpaksa kita resetkan.
Contoh macam tadilah kita yang coach contoh, saya baru baca je Pak Of ni bagaimana kajian menunjukkan bahawa challenge big challenge untuk akan datang dengan AI dengan ini, dan salah satu di China sekarang dah jadi trend ialah drone ad. So semua part of ini kerana momen yang orang rakam itu lebih power daripada ini, sebab benda tu bersiaran di langit, di udara kan. Jadi siapa-siapa yang lihat tu akan rakam balik dan akan posting kat mana-mana. Jadi engagement dia tu lebih tinggi daripada saya melihat sendiri. Sebab kenan tu ada. Jadi drone sekarang bukan saja penghantaran ini, dah China dah pergi kepada tools marketing yang agak advance walaupun memang mahal dan sebagainya, dan yang jenama handset yang tu dah gunakan part of ini. So kalau selama ni show je, ini bukan show. Ini dah part of ini. Jadi perlunya kita reset sebab trend-trend yang berubah. Dan model bisnes perlu juga sesuaikan. Jadi kita kena resetkan. Dan reset ini bermula daripada mindset lah. Sebab keputusan akan berlaku tindakan. Okey. So kita telah menerokai mengenai refleksi dan reset. So Sembang Santai jam 3 setiap Selasa jam 3 petang. Kita akan teruskan lagi untuk satu lagi R yang akan kita kongsikan sebentar lagi. Tapi sebelum tu mungkin kita nak dengar juga apa punya Dok K punya perancangan 2025. Adakah sebab kalau siapa mengikuti atau mengikut perkembangan Dok K bermula daripada Facebook sekarang ni, tengok posting dia begitu aktif, dan sekarang ni TikTok pula. Jadi apakah perancangan Dok K untuk 2025 dari sudut Facebook dengan TikTok? Adakah akan pergi kepada X ke atau pergi ke LinkedIn ke? So macam mana Dok K? Sebelum kita pergi saya sebenarnya ialah bukan aktif sangat lah, cuma yang di Facebook tu memang agak ketara lah aktif. TikTok tu sekadar mengisi keadaan dan cuba part of ni. Dan untuk makluman, saya rasa saya dah cerita dekat coach dulu, masa saya ada coach TikTok memang tinggi. Lepas saya tinggal 3 bulan saya tak buat sebab tak ada coach yang memandu. So itulah kegagalan konsistensi yang selalu berlaku dalam ramai juga di antara kita. So view pun turun dan nak naik semula agak sukar lah sebab dah part of ini. Jadi saya rasa era 2025 memang video akan menjadi trend. So that's why akan cuba tingkatkan input dikongsikan melalui TikTok, dan LinkedIn tu ada, tetapi mungkin tahun depan akan lebih aktif, tetapi mungkin dalam bahasa Inggeris yang itu part of ini ya, untuk lebih bahasa Inggeris. So bagi saya satu perkara yang mungkin selain daripada kita buat roadmap untuk bisnes, kita juga harus ada kalau orang selalu sebut azam ke apa, tetapi sekurang-kurangnya kita tuliskan apa yang kita nakkan 2025, dan inilah guide yang kita ada yang boleh memandu kita secara umumnya. Jadi memang medium pembelajaran kita tahu bahawa melalui online ini akan kita tumpukanlah, insya-Allah. Okey, so itu siapa yang agak-agak ke lapangan, yang ada Facebook boleh follow Dok K Facebook Khairi Rahman. So boleh tengok banyak input-input yang baru yang boleh membantu kita beberapa panduan-panduan dan sebagainya. So boleh ikuti. Jadi okey.
So kita teruskan lagi Dok K, boleh kita teruskan Ya. lagi. Sebab besok dah tahun baru dah ni. Jadi kita tengok macam mana walaupun kita bermula sembang santai di penghujung-penghujung, tetapi pada saya ada satu yang besar pada saya yang saya katakan tadi. Kerana sebelum ni memang saya berhasrat dan saya mengambil masa lebih kurang 2 tahun untuk saya merealisasi, dan sebulan sebelum ianya menjadi real baru saya utarakan kepada Dok K. Ya, saya tanya Dok K, boleh tak kalau kita buat, mula-mula kita nak buat secara suara saja dan sebagainya, tetapi podcast kita nak buat podcast pada permulaannya, tapi biarlah kita bersuara dengan ada gambar dan sebagainya, dan alhamdulillah kebetulan Dok K pun free. Jadi setiap Selasa kita putuskan setiap Selasa jam 3 petang kita akan adakan sembang santai jam 3, tapi insya-Allah anda-anda kat sana mulai pada 2025 kita akan tukar nama sembang santai jam 3 ni. InsyaAllah kita akan tukar kepada kacamata jam 3. InsyaAllah. Jadi mengikut pandangan. Maksudnya pandangan saya tidak semestinya betul pada anda-anda kat sana, tetapi mungkin boleh gunakan sedikit yang mungkin sesuai dengan tuan-tuan dan puan. Okey, Dok K. So kita sambung semula Dok K. Untuk 3 atau R yang ketiga, iaitu recharge. Kadang-kadang yalah, kita senang cakap sebenarnya. Tetapi saya yakin apabila kita telah berkongsi dengan business roadmap, kita juga utarakan tentang kepentingan AI, dan hari ini kita berceritakan dengan 3R. Jadi sekurang-kurangnya memberi satu suntikan kepada usahawan di luar sana. Jadi dalam 3 ni, refleksi, reset, recharge. So bagaimana recharge ini boleh bergerak seiring dengan refleksi dan reset, Dok K? Okay, bila kita sebut recharge ni, kita ingatlah bateri handset kita kan, nak bateri nak mati dah, so kita recharge balik, so bertenaga sedikit. So kalau bateri dah habis, hidup pun rasa kalau tak ada handphone nak pergi mana pun agak sulit sekarang. Jadi kebimbangan bila bateri tu habis, a part of ni. Dan saya masih lagi old school tentang penggunaan AV, kereta AV ni, kenderaan AV ni. So kerana kebimbangan saya kat situ nak recharge. Nak cari stesen dah makin banyak, tapi recharge tu agak lama. Nak kalau kita isi minyak tu nak penuh tangki tak sampai pun 30 minit kan. Tapi kalau kita baca masih tak menggunakan lagi, tapi memang ada dalam pemikiran nak gunakan kereta AV, tetapi kerana old school punya pikiran, so fikirkan susahnya nak charge inilah. Dan recharge ni juga perlu ada teknik dan perlu ada kaedah contoh dia handset. Handset kita type C. Kawan yang ada tu type lain. So kita tak boleh nak recharge. Jadi apa yang saya bagi analogi ni sebenarnya perlunya sahabat-sahabat usahawan ni ada circle yang positif untuk recharge. Lengkongan inner circle you itu harus bukan golongan orang-orang yang toksik, yang akan menjejaskan masa you nak recharge tu dia tak jadi recharge, coach. Dia jadi wire tu memang salah, dia charge tapi dia makan bateri. Jadi kita tak nak. Maksud yang kita bincang sekarang recharge ini ialah nak bangunkan balik semangat, nak bangunkan balik tenaga. Walaupun 2024 kita ada kegagalan-kegagalan.
kita alami kegagalan ataupun harapan yang kita cuba bangunkan 2024 tak capai. Jadi 2025 ni dengan roadmap yang kita dah sedia ini, kita perlu recharge kita. Dan nak cari recharge tu kena ada plug dia. Jadi saya takut plug-plug yang ada, wire-wire yang ada ini semua toksik. Yang akan kata, coach, you tahun lepas fail dah, ini you buat yang baru pula roadmap. Jadi dia akan makan bateri lah. Jadi kita nak recharge ni, kita memastikan mental kita, mindset kita, kesediaan emosi kita bersemangat ni nak masuk 1 bulan ni, nak buat dah ni. Kalau boleh roadmap yang tengok tu 3 bulan tu, 2 minggu yang pertama nak try semua dah. Kalau ada boleh ini, tetapi dia tak boleh overdose juga. Okey. Makna nak bateri masuk, nak cepat semua tenaga, tak boleh juga. Dia kena ada benda-benda ini relevan dengan keupayaan you. That's why kita katakan semasa kita menyediakan roadmap itu harus ada smart role yang akan menentukan bahawa mampu tak kita buat. Jadi pendek cerita, recharge diri yang kita nak bincangkan ini ialah tolong bangunkan inner circle ataupun persekitaran yang positif untuk anda capai visi roadmap anda. Kalau anda berada dalam keadaan yang mana persekitaran anda yang tidak boleh membantu untuk kembangkan semangat, tenaga, emosi dan sebagainya, roadmap yang dibuat itu mungkin akan jadi roadmap secara tulis, tak akan ada tindakan. Jadi maybe ada setengah-setengah, macam contoh orang kan dah kepenatan kerana exhausted dengan keadaan, so cuti pun itu juga kita panggilkan recharge. Cuti akhir tahun juga recharge. So jaga kesihatan, check sebagai pun recharge. So maybe pergi kursus dengan Cik Mat pun, coach Cik Mat pun, itu juga recharge. Jadi pendek kata, recharge itu ialah membangunkan balik semangat dan mengoptimalkan balik tenaga dan minda agar kita dalam keadaan bersedia untuk meluncurkan roadmap yang telah kita sediakan. Alhamdulillah. Jadi kalau tengok Sembang Santai jam 3 juga recharge. Jadi alhamdulillah. Jadi sesi kita sudah hampir ke penghujungnya. Mungkin kita nak mendengar sedikit kata-kata atau pesanan Dok K pada usahawan-usahawan untuk besok kita menyambut 2025. Untuk pesanan walaupun selama 365 hari, tetapi apa yang saya agak teruja dengan kata-kata Dok K tadi, konsisten. Jadi kita tak nak yang 1 Januari yang kita buat tu, dia tak ada pada 31 Disember 2025. So, mungkin Dok K untuk memberi pesanan kepada usahawan kita. Refleksi kita dah buat. So, dengan refleksi kita dah dapat sediakan roadmap. So, reset, kita bersedia untuk reset tenaga-tenaga kita untuk gerakkan roadmap kita, dan recharge seperti mana yang kita kongsi tadi, bahawa tambahkanlah seka positif anda yang akan menggerakkan semangat, emosi dan mewujudkan minda kelimpahan ataupun growth mindset untuk bersemangat. Cuma pesan terakhir saya mungkin untuk sebagai perkongsian 2025, kalau boleh usahawan-usahawan bersedia dengan 10 tugas ini. Dalam kita dah ada roadmap, tetapi ingatkan 10 tugas ini agar kita boleh memastikan apa yang kita rancang pada roadmap, apa yang kita cuba kejar misi yang kita dah sediakan untuk roadmap ni dapat. Pertama ialah jangan sekali-kali terlepas untuk
memahami trend pasaran. Ya? Sebab trend pasaran ini akan berubah. Berubah. Mungkin keadaan macam sekarang, macam kita cerita coach. Trend ini sekarang duit dah masuk, duit bonus dah ada, gaji dah naik, ya. So cuti sekolah ada, ini 3 bulan ini trend dia berlainan daripada tahun-tahun semasa. So fahami trend ini untuk mendapatkan secara maksimum mungkin prestasi bisnes dah. Kedua ialah jangan abaikan KPI ataupun target-target yang telah dirangka dalam roadmap. Maksud saya coach kat sini yang kedua ini, jangan tulis je KPI tapi pemantauan tak buat. Tulis saja. Nak kuruskan badan, nak sihatkan ini. Tapi tak pantau. So ada orang yang kurus badan tu, dia takut dia tengok meter timbang tu. Tiap-tiap hari dia tak akan timbang. Tapi dia nak kurus. Yang dia tanya KPI, dia tanya orang. Saya kurus tak? Saya kurus tak? Kata naik timbang. Takut naik. So dia tanya orang. So tak boleh. So KPI yang dibuat itu jangan abaikan. Harus dimaknakan. Ketiga ialah roadmap itu adalah peta kompas untuk bisnes kita. Jangan terlepas pantau. Walaupun KPI tadi kita pantau tu, tetapi dalam roadmap tu ada lagi yang penting. Contoh dia ialah coach, yang saya kata pantau roadmap tu, orang yang bertanggungjawab yang buat. Kita ada person in charge yang bertugas tu. Jangan kerana person in charge tu tak buat kerja, staff-staff lain dimotivatekan. Itu banyak berlaku coach. Person in charge patutnya buat, tapi person in charge tak buat. Leader pula tak pergi tanya tu, dia alihkan kerja tu kepada kawan yang lain. So dimotivatekan orang-orang dalam tim. So mungkin coach suka tu, coach pernah alami kes-kes macam tu. Okay, ketiga. Keempat, pastikan tahun 2025 pengurusan kos operasi harus dioptimalkan. Sebab kita tahu banyak kos-kos dah meningkat mula Januari ini. Salah satunya kalau kedai makan pun, kedai di kedai yang gerai-gerai di jualan pun dah wajib kena carung pekeso. So itu sebab walaupun kecil amount dia, tapi itu kos. Jadi cuba pantau kos operasi sedetail-detailnya untuk korang. Kelima ialah aliran tunai. So pastikan aliran tunai sentiasa positif dan awasi amaran-amaran yang akan berlaku dalam aliran tunai. Sebab disebabkan kos yang meningkat sekarang, kalau tak ada pula dalam akaun tak buat kan, aliran tunai pun tak buat, so it's a part of. Jadi ini luka berdarah dalam ni, luka dalaman yang tak nampak, bertitik itu tak nampak, tapi akan berlaku. Keenam, tadi coach dah bercakap tentang recharge. So keenam, saya nak minta tambahkanlah circle network yang positif. Jadikan target. Sebab dengan network yang positif. Sebab dengan media sosial sekarang, ramai orang duduk dalam circle yang negatif. Nak respon lah orang tak jawab, sebab jabatan netizen kuat kan, aktif dan sebagainya. Jadi ada kala kan kita pun terpengaruh, sebab sedangkan kita tak boleh kawal dia. Kita terpengaruh. Jadi kalau boleh bangunkan inner circle yang memastikan you sentiasa recharge, iaitu inner circle yang positif, network yang positif. Banyakkan pergi program-program khusus dan sebagainya yang ada buat, so dapatkan orang yang betul-betul faham tentang bisnes, berkawan dengan orang bisnes. Part of ini.
Ketujuh, ini Coach Cik Mat dah gunakan. AI. Tingkatkanlah knowledge you tentang AI. Kalau dah tak ada orang sangat nak brainstormingkan dengan AI tu pun dah dapat maklumat sedikit. Dah tak timbul persoalan coach nak buat macam mana tanya AI pun tanya nak buat macam mana pun dia tolong jawab lah. So tingkatkan penggunaan ataupun memanfaatkan AI. Part of ini. So ke-8, cuba tingkatkan keupayaan produktiviti dan kecekapan operasi. Maksud di sini ialah membetulkan balik, menilaikan balik SOP yang ada. Kita tak nak tim kita sibuk kerja, tapi bukan produktif yang kerja. Kita nak sekarang efisiensi dan produktiviti. So, kena tengok dengan ada teknologi digital, kod-kod kat situ boleh bantu kita boleh tingkatkan produktiviti. Ini sedikit-sedikit kita nak ambil staff baru, sedangkan teknologi ada, bukan kita nak mengganti. Kita dah bincang minggu lepas kan, kita bukan nak mengganti, tetapi teknologi itu ada kalakan boleh meningkatkan efisiensi ataupun kecekapan kita. So tahun 2025, siapa yang tingkatkan kecekapan, dia akan menang. Sebab dia tingkatkan kecekapan, dia akan kurangkan kos dan dia cepatkan delivery ataupun masa penghantaran dan sebagainya. Ke-9, nak tak nak pengurusan resiko perlu ada dan pengurusan simpanan kecemasan perlu ada tahun 2025. Simpanan kecemasan tu sebahagian daripada pengurusan resiko. Sekarang coach, ramai mana usahawan kita yang kita kata ambil lah insurans, banjir, so tak ambil insurans. Sebab tak kena. Bila kena banjir macam ni baru tahu, Allah betul lah kena ambil insurans, kalau tidak dah part off. So pengurusan resiko. Sekarang yang banjir, yang tenggelam kedai bukan kat kampung dah coach, kat dalam bandar. Dalam bandar semua. So pengurusan resiko nombor 9 kena jadi keutamaan juga. Dan yang terakhir yang mungkin boleh saya share sebagai refleksi restart part of ini dan recharge ini, pemasaran, kerja-kerja pemasaran harus ada disiplin dan konsistensi. Kalau nakkan branding berlaku, kalau nakkan kita kekal relevan dalam persaingan, jadikan disiplin pemasaran dan ekosistem itu sebagai budaya dalam pemasaran bisnes kita. Jadi saya rasa 10 yang saya jelaskan ini mungkin kalau ada apa mungkin boleh kita bincangkan lebih detail sebagai refleksi apa yang dah berlaku, lepas tu reset dan sebagai juga recharge kita untuk memastikan roadmap yang kita dah sediakan itu insya-Allah akan membawa perjalanan ke destinasi 2025 itu seperti mana yang kita rancangkan. Dan kita harus faham bahawa setiap perjalanan dia tidak akan sama dengan apa yang kita gariskan lurus itu. Dia akan ada A, B, C tertunda di sini dan sebagainya. Jadi kalau 10 perkara yang saya kata tugas wajib harus usahawan memantau dan memberi fokus ini, insya-Allah saya rasa mungkin you boleh kurangkan gangguan-gangguan dalam perjalanan roadmap. Itu je coach. Okey, terima kasih. Ada Dok nak ucapkan tahun baru ke, ucapan tahun baru ke pada usahawan kita di luar sana? Saya selalu macam ni coach. Minta maaf, ucapan tahun baru ialah selamat tahun baru Pak Om ni.
tapi jangan bertuhankan tahun itu. Jangan bertuhankan tahun itu. Sebab tahun tu tak bagi apa-apa rezeki kat kita pun. Tapi bertuhanlah pada Tuhan yang Maha Pemberi rezeki, dan yang paling penting roadmap you dah sedia pada tahun itu. Jadi jangan harap tahun tu yang beri luck kat you, tapi roadmap itu you kena gerakkan, dan insyaAllah kita bertuhankan Tuhan yang Maha Esa, yang Maha Pemurah lagi Maha Pemberi rezeki. So insyaAllah akan dapat. Jangan sekali-kali percaya, wah 2025 luck kita. Jangan. Tapi apapun anything, selamat tahun baru. Mudah-mudahan dengan ada roadmap, dengan ada perkongsian yang coach dah buat ini, secara tidak langsung akan memberi gambaran bahawa perjalanan harus ada peta, dan peta itu harus diikut, dan insyaAllah 2025 menjanjikan sesuatu yang mengembirakan kita dengan izin Allah. Okey, so insyaAllah itu yang paling penting ya. Bukan kita mengharapkan tahun yang memberi, tetapi apa tindakan yang kita buat untuk kita menggapai 365 hari pada tahun 2025 dengan persiapan kita ya, dengan usaha kita, insyaAllah Allah akan memberi rezeki, sebab dia adalah merupakan pemberi rezeki pada kita. So itu saja sembang santai jam 3 setiap Selasa jam 3 petang untuk hari ini 31 Disember 2024, dan ini sembang santai akan melabuhkan tirainya, dan insyaAllah kita akan bertemu pada 2025 dengan kacamata yang baru, dengan pendekatan yang baru, dan sekiranya usahawan di sana ada sebarang idea yang ingin dikongsikan dengan kami, boleh saja komen di dalam Facebook, dan insyaAllah kami akan bersama-sama untuk berkongsi dengan anda usahawan di sana. Dan saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.